an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya dah recording ni. Baik, kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Taala dengan nikmat iman dan Islam, kita dapat bertemu lagi pada pagi ni dalam alam maya. Alam maya. Untuk pengetahuan, nanti bulan 10 kita ada kelas baru tau. Asas Tajwid dengan asas bahasa Arab. Bukan pengajian tau. Ini pengajian special sikit lah. Disuruh buka kelas asas bahasa Arab dengan asas Tajwid. Okey, hari ni kita akan baca surah Al-An'am. Saya relax-relax lah. Tak pekik-pekik sangat lah. Boleh ya? Macam sedih je gitu. Siapa? Siapa Ustaz? Macam ada orang meninggal aja. Memang ada yang meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ustaz baca ayat yang keberapa? Ustaz, salah surah. Salah ayat. Salah ayat. Saya dah terlebih ni. 95. 95. Okey. Sorry. Minta maaf. Siaran terganggu lah. Start recording balik Ustaz. Tak apa. No problem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha falikul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy. Dzalikumullahu fa'anna tu'fakun. Falikul isbahi wa ja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin
مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق Allahul Azim. Baik, kita lihat ayat ni. Ayat ni dimulakan dengan inna. Kita dah belajar inna buku 2 dalam bab inna wa akhawatuha. Jadi inna ni dia punya i'rab tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi inna i'rab dia inna harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Okey. Mana dia punya ismu inna? Ismu inna ialah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau buku biru page berapa Ustaz? Siapa? Kalau buku biru i'rab page berapa? Belum lagi, nanti saya terangkanlah. Sekarang dilihat dulu. Okey. Nanti sekarang kita i'rab dulu, nanti jangan kelangkap. Tengah hari ni sekejap. Ada orang masuk ni. Siapa masuk? Orang masuk tadi saya terlupa nak apa ni. Baik, jadi inna wa akhawatuha. Ismu inna ialah Allah. Faliku adalah khabar inna. Marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatun jaratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Falikun tu tak ada alif lam, tak ada tanwin, dia mudhaf. Al-habbi kedudukannya lah ialah mudhafun ilaihi. Mudhafun
ilahi. Kalau nak tengok i'rab inna tu muka surat 78 ada inna wa akhawatuha lah. Baik, kalau nak ulang kaji kita lihat pada muka surat 78. Inna wa akhawatuha. Baik, sama-sama kita lihat inna wa akhawatuha muka surat 78. Pasal anda tanya ni. Okey, sama-sama kita lihat muka surat 78. Kita ulang kaji inna ini buku 2 lah sebagai ulang kaji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna wa akhawatuha. Jilid yang kedua muka surat 85 pun boleh ataupun kita tengok muka surat 78 ni dalam bab inna wa akhawatuha. Kawan-kawan inna kita semua dah hafal inna. Kalau inna maknanya di awal kalimah. Anna di tengah-tengah kalimah anna. Okey. Inna anna di tengah-tengah kalimah. Okey. Ka'anna, lakinna ni tak sama dengan walakin. Walakin tu harfu ataf, walakin. Walakin tu harfu ataf. Okey. Sekejap Saya nak taruh black and white. Jadi pasal apa kalau saya tulis nanti terang sikit. Okey. La'alla. Dalam Quran banyak perkataan la'alla sama laita. Jadi awak kena hafal inna wa akhawatuha, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Dia tak sama dengan kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha muka surat sebelum ini. Muka surat 76. Kalau kita tengok muka surat 76, inna wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha tu muka surat 74 lah. Tak sama Kalau 74 tu kana wa akhawatuha, dia fi'il madhi naqis. Kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, sara, laisa. Dia punya i'rab tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tak sama. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi kalau kau nak bahaskan muka surat 78, kita muka surat 78 dululah. Kita tengok muka surat 78. Bila awak jumpa perkataan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, awak kena hafal yang bintang tu. Bintang tu bawah dia tu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Maknanya selepas inna, anna ni isimnya baris atas dan khabarnya baris depan. Kalau kita tengok dalam kitab Quran ni, innallaha. Jadi Allah tu adalah ismu inna. Mansub, fa'aliku adalah khabar inna marfu'. Itu saja. Beza inna sama anna, inna di awal ayat. Kalau anna di pertengahan ayat. Contoh je seperti kita cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua makna sesungguhnya. Tetapi inna di awal kalimah, innallaha, anna di tengah-tengah kalimah. Okey, semua i'rab dekat sini. Tapi yang banyak dalam Quran ialah inna. Dimulakan. Kalau kita tengok contoh innallaha ghafurur rahim. Inna kita i'rab harfu taukid. Lepas tu kena tambah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu kena hafal. Maknanya selepas inna, isim dia kena baris atas. Tapi kalau berhubung dengan dhamir, dia dah lain. Macam kita cakap innallaha, saya tulis macam innallaha. Okey. Innallaha. Ini mesti baris atas. Tapi kalau kita cakap innahu, hu ni tu dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli nasbin ismu inna. Okey. Hu ni kedudukannya baris atas. Hari ini saya nak bincangkan tentang dhamir. Okey, dhamir. Tentang hu. Di bab dhamir ni, kalau buku biru,
Kita tengok muka surat 53. Okey, kita tengok muka surat 53. Damir dalam Al-Quran ada 4 tempat. Okey, muka surat 53 ni kita tengok nombor 1 kita taruh sana nombor 1 damir munfasil. Apa itu damir munfasil? Ganti nama yang berpisah. Muka surat berapa Ustaz? 53. Sekarang kita nak bincang tentang damir. Damir-damir yang terdapat dalam Al-Quran. Okey. Okey, damir yang pertama ni, muka surat 50 yang pertama, ialah damir munfasil. Kita tahu munfasil maknanya berpisah. Macam mad jaiz, munfasil berpisah. Jika damir munfasil berada di awal ayat, kedudukannya jadi mubtada, subjek. Kenapa dia jadi subjek? Kerana damir ini termasuk isim ma'rifah. Tahu isim ma'rifah tak? Isim ma'rifah ada 7 kan? Nak saya bahaskan isim ma'rifah. Ada alif lam. Okey. Isim ma'rifah ni, kalau kita nak tahu isim ma'rifah, kita tengok muka surat 6. Muka surat 6. Saya terangkan kat mana kita jumpa isim ma'rifah. Jadi awak senang lain kali, okey? Isim ma'rifah ni muka surat 6 ada 7. Kalau isim ma'rifah ni duduk di awal ayat, maka hukumnya mubtada, subjek. Dan ni syarat-syarat mubtada wal khabar. Mubtada mesti isim ma'rifah. Kalau selain daripada isim ma'rifah bukan mubtada walaupun dia isim. Okey? Okey, isim ma'rifah yang pertama tu kita tengok nombor 1, kita highlight nombor 1 isim alam. Apa tu isim alam? Nama orang, nama negeri, nama tempat, nama-nama binatang, nama pulau, nama pokok-pokok. Itu namanya isim ma'rifah. Isim alam, isim alam. Nama orang. Contohnya Muhammadun Rasulun. Jadi Muhammadun itu adalah isim alam, dia isim ma'rifah. Kalau duduk di awal ayat, dia jadi mubtada. Jadi Muhammadun itu kita harap Muhammadun mubtada marfu' wa alamatur rafi'in dhammatun jaratun fi akhiri, dia isim ma'rifah. Rasulun dia isim nakira, khabarun marfu'. Mubtada dan khabar hukum dia marfu'. Wa alamatur rafi'in dhammatun jaratun fi akhiri. Itu nombor 1 awak highlight nombor 1. Nombor 2, selepas Muhammad Rasulullah ada nombor 2 tu. Nombor 2, apa saja kalimah dalam Al-Quran yang ada alif wa lam. Di awalnya alif lam macam alhamdu. Okey? At-tahiyyatu, assalamu. Apa saja yang ada alif lam di awal kalimah itu isim ma'rifah kerana ada alif lam ta'rif. Contohnya an-nabiyyu rasulun. Jadi ada alif lam tu an-nabiyyu mubtada marfu' rasulun khabar. Jadi apa saja yang isim yang ada alif lam, sama ada dia izhar qamariyah atau idgham syamsiyah, kalau duduk di awal ayat dia jadi mubtada. Kita sembahyang 5 waktu, rukun qauli ada 5 percakapan. Semua dimulakan dengan alif lam. Macam Allahu Akbar ada alif lam. Itu isim ma'rifah. Alhamdulillah isim ma'rifah. Nombor 2. 3, at-tahiyatul isim ma'rifah. Selawat atas Nabi Allahumma isim ma'rifah. Dan memberi salam Assalamualaikum. Dalam sembahyang semua ayat itu semua mubtada wal khabar yang wajib. Tapi yang sunat semua macam subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamida. Itu semua hukum dia sunnah. Yang sunnah semua jumlatul fi'liyah. Kalau dalam sembahyang. Okey? Okey, kita terus apa isim ma'rifah lagi. Nombor 3 ialah isim damir. Damir, tadi kita nak bahaskan. Ada damir yang munfasil, ada damir muttasil. Jadi damir ni kalau duduk di awal ayat, huwa rasulun, dia seorang rasul. Huwa tu, dia adalah damir munfasil. Mabni ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Apa saja isim yang mabni, dia mesti ada perkataan fi mahalli raf'in. Apa saja isim yang hukum dia mabni, macam damir ni hukum dia mabni, dia mesti ada kat ujung tu perkataan fi mahalli. Itu wajib ada, mesti nak taruh pada tempat baris hadapan dan dia jadi mubtada. Itu nombor 3. Nombor 4, isim isyarah.
Kalau isim isyarah ni duduk di awal ayat, dia pun jadi mubtada. Misalan haza rasulun. Ini seorang rasul. Di haza ni kita dah belajar. Haza ni kalau kita Arab kita kena pisahkan al-ha harful tanbih. Ha ini adalah untuk memberi peringatan tanbih. Za, highlight za tu, za dia tu ismul isyarah mabni ala sukun. Pasal dia hukum dia mabni, maka mesti ada perkataan fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi isim isyarah ni termasuk isim ma'rifah. Kalau duduk di awal ayat, dia jadi subjek mubtada. Yang kelima, isim mausul. Isim mausul maknanya penyambung. Allazi, allazani, allazina, allati. Kalau allazi duduk di awal ayat, dia jadi mubtada. Seperti allazi rasulun. Itu adalah seorang rasul. Jadi allazi ni, kalau kita tengok i'rab dia, isim mausul, dia mabni. Mabni ala sukun, ya tu terima sukun, kena highlight fi mahalli. Apa saja isim yang mabni mesti ada perkataan fi mahalli. Fi mahalli raf'in mubtada. Okey, jadi nombor 3, damir itu adalah isim yang mabni. Nombor 4, isim isyarat, isim yang mabni. Isim mausul pun mabni. Dia mesti ada perkataan fi mahalli. Tetapi yang nombor 1 dan nombor 2, Muhammadun sama An-Nabi, itu pasal isim yang berbaris. Jadi tak payah fi mahalli. Terus mubtada marfu'. Tak sama. Mubtada marfu'. Dia punya i'rab mubtada marfu'. Hanya isim-isim yang mabni, baru kita cakap fi mahalli. Okey, idhafah. Idhafah ni sandaran. Mudhaf, mudhafun ilaih. Apa sahaja isim sandaran, maknanya kata majmuk. Maknanya perimpunan dua kalimah. Abdullahi, Abu Bakrin, macam kat sini Abu Qasimin, Rasulun. Abu Qasim adalah seorang rasul. Nama Rasulullah gelaran dia ialah Abu Qasim. Kerana anak yang pertama namanya Qasim. Anak pertama Rasulullah namanya Qasim. Jadi orang panggil Rasulullah ni, ya Abul Qasim. Wahai bapa kepada si Qasim. Itu maksud dia. Okey. Jadi kita nak kena fahamlah. Ya Abul Qasim ni semua nak tahu dia punya kedudukan. Okey. Okey, kita terus Jadi Abu mudhaf di mubtada wa huwa mudhaf Qasimin mudhafun ilaih. Jadi Rasulun tu khabar. Apa saja macam mudhaf-mudhafun Abu Bakrin ke, Abu Sufyanin ke, mudhaf-mudhafun kalau duduk di awal ayat, dia jadi mubtada. Seterusnya yang ketujuh ialah ya Rasulu, wahai seorang pesuruh. Jadi ya tu kita cakap harfun nida mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Rasulu adalah khabar dia. Jadi isim ma'rifah tu ada 7. Kalau duduk di awal ayat, dia jadi mubtada. Kerana dia termasuk jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Yang mana jumlatul ismiyah wajib ada mubtada wal khabar. Dan mubtada tu mesti isim ma'rifah. Baik, kita nak ulang kaji sikit tentang isim-isim yang kita dah belajar. Muka surat 6A, sebelah dia je. Baik, kita lihat muka surat 6A. Yang pertama, kita dah belajar buku 1 isim mufrad. Menunjukkan singular nouns. Okey. Al-waladu salihun. Budak itu baik. Satu budak itu baik. Nombor 2, isim musanna. Isim yang menunjukkan 2 ada penambahan alif dan nun, ya dan nun. Al-waladani salihani. Itu isim yang kita dah belajar lah. Buku 1. Yang ketiga, kita belajar jamak taksir. Jamak taksir, kita highlight sana. Isim yang pecah daripada asal mufrad dia. Kalau nabiun jadi anbiya, ya. Kalau waladun jadi auladu. Ini semua jamak taksir. Kurang huruf, tambah huruf, berubah baris. Nombor 4, kita dah belajar jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ada penambahan waw dan nun, ya dan nun. Okey. Nombor 5, kita dah belajar juga jamak muannas salim.
ada penambahan alif dan ta. Huruf ta tu namanya ta maftuha. Okey. Ta maftuha. Al-banatu, penambahan alif dan ta. Okey. Seterusnya buku 2 nombor 6 isim maksurah. Ujungnya ada alif lazimah, Musa. Huruf ya tak ada titik tu. Hukumnya li ta'azur, ada keuzuran. Ya tu ada keuzuran. Dia tak boleh terima baris pasal ada uzur ya. Nombor 7 isim mangkus, nakis, tak sempurna. Di ujungnya ada huruf ya. Da'i, al-madi. Itu isim mangkus yang kita dah belajar. Kita dah belajar lama, dah dekat 3 tahun. Akhir tahun ni mungkin bulan 1 kita khatam. Okey? Jadi kalau dah khatam nanti kalau dah dapat sijil, kalau kita nak continue mungkin dengan masjid atau dengan saya sendiri. Kita pakai kitab Ta'limul Lughatul Arabiyyah yang mana dia ada 6 jilid. Kita ulang balik Nahu dengan comprehension. That one is a very good book. Kalau ada Nahu, kita pakai kitab tu untuk comprehension. Ada cerita, ada soalan, ada Nahu dia, ada saraf dia. Buku tu complete. Dia ada cerita, dia ada terangkan Nahu dia pada cerita tu, ada saraf dia, ada soal jawab. Very nice book. Okay. Awak dah belilah kemarin, semua belum belajar lagi. Okay. Okay, lepas tu nombor 8 damir. Kita nak bahaskan tadi damir tu kan, muka surat 53. Damir tu ada 4 macam. Ada damir munfasil, ada damir muttasil bil nasbi, damir muttasil bil raf'i, damir muttasil bil jarri. Kita akan bahaskan damir. Okay. 9 isim mausul. Kita dah belajar buku 2 isim mausul. Allazi, allazani, allazina. Ada mustarak, ada yang takhsus. 10 isim isyarah. Haza, hazihi. Nombor 11 asmaul khamsah. Abu, abun, aba, hamun, fu. Buku 3 tak ada sini. Buku 3 yang kita belajar ialah ismul lazi layan sarif. Isim-isim yang tak ada tanwin. Ada 10 bab. Okey. Jadi itu semua yang kita dah belajar lah. Jadi awak cakap dah belajar Nahu, apa yang belajar. Ini awak belajar lah. Isim ma'rifah ada 7. Isim-isim sini ada 11. Jangan cakap saya belajar saya tak faham pula. Problem lah macam ni. Jadi kita dah ulang kaji ni, buku kita tak pernah baca. Hari ni kita nak bahaskan muka surat 53 tentang damir. Okey. Jadi muka surat 6 sama 6A, ni semua kita dah belajar. Sekarang kita masuk muka surat 53. Kita nak cakap pasal damir. Okey. Damir yang pertama ni, taruh nombor 1 ialah damir munfasil. Damir munfasil awak semua dah hafal. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Okey. Kalau dia duduk di awal kalimah, dia jadi mubtada. Kerana dia isim ma'rifah. Kerana dia isim ma'rifah. Jadi jadi mubtada. Kalau kita tengok contoh, huwa muslimun. Ke atas tu, huwa damir munfasil mabni ala fathi, contoh dia muslimun khabar. Jadi huwa tu kalau kita i'rab, kat bawah tu ada bintang besar sikit, huwa i'rab dia damirul munfasil mabni ala fathi, tetap dengan baris atas. Ini fi mahali raf'in mubtada. Apa saja damir munfasil kalau duduk di awal ayat, dia fi mahali raf'in, tak boleh lupa. Kedudukannya baris depan dan dia jadi mubtada subjek. Dan setiap mubtada mesti ada khabar. Dan syarat mubtada khabar ni kalau dia punya mubtada muzakkar, dia punya khabar wajib muzakkar. Kalau kita tengok contoh wa muslimun dekat atas tu, huma muslimani, hum muslimuna, ahya muannas muslimatun, ada tamar buta. Berapa Ustaz? Apanya? Buka surat berapa? 53. Kasih. Kita bahas tentang Yang tidak fasil yang nombor 1. Dia ada 4. Okey, jadi kalau mubtada'nya muzakkar, khabarnya wajib muzakkar.
Kalau mubtada'nya musanna, khabarnya wajib musanna. Kalau mubtada'nya hum, muslimun. Kalau mubtada'nya jama', khabarnya muslimunan pun jama' juga. Macam gitu keadaan bikin ayat. Tapi dalam i'rab, kalau kita tengok daripada atas nombor 1 sampai nombor 13, i'rab yang unik sekali ialah nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan nombor 11. Kenapa i'rab dia unik? Kerana contoh misalnya anta, awak kena pisahkan an. Tengok an itu apa? Damir munfasil mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Dan huruf ta di atas ta tu adalah harfu khitab. Apa makna harfu khitab? Orang yang berhadapan, the second person. Jadi kalau kita cakap anta, kita tak cakap damir munfasil mabni ala fati, huruf ta di bahagian atas, tak boleh. Awak nak kena pecahkan an sama ta. Jadikan dua bahagian. Jadi anta, awak i'rab an dulu. An itu yang dikatakan damir munfasil. Dan dia adalah mabni ala sukun di mahali rafin mubtada. Dan huruf ta tu apa? Harfu khitab. Orang yang berhadapan dengan kita. Baik, kalau kita tengok antuma. Antuma ni kita kena pisahkan 4 bahagian. Yang pertama an. Kita katakan damir munfasil mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Tak di depan tu atta harfu khitab. Maknanya tak tu orang yang berhadapan dengan kita. The second person. Mim, huruf mim. Mim di atas ma tu adalah harfu imad. Dia menjaga huruf alif. Dan alif tu baru ketika dalla ala tasnya. Menunjukkan di atas 2 orang. Alif tu alif tasnya. Jadi kalau kita i'rab antuma, ada 4 bahagian yang kita kena pisahkan. An, huruf ta, huruf mim, huruf alif. Very detail. Al-Quran ni walaupun kita anta, anti semua dia kena pisahkan. Yang dikatakan damirnya ialah an dia tu. Alif nun mati di atas an. Baik, kita tengok lagi antum. Okey, antum ni pun unik juga. Ada 3 bahagian. An, yang pertama an highlight, dia adalah damir munfasil mabni ala sukun fi mahali mubtada. Ta, huruf ta tu harfu hitab, orang yang berhadapan dengan kita. Dan mim yang mati tu mimu alamatu jamak zukur. Jadi al-mimu jamak. Mim jamak menunjukkan zukur bagi laki-laki ramai. Jadi kalau awak baca satu-satu Quran, jumpa anta, antuma, antum ni, wah i'rab dia macam ni panjang. Panjang macam tu, kena faham macam tu. Okey. Begitu juga nombor 10 dengan nombor 11, awak highlight lah yang ada bracket tu, pisahkan dia punya i'rab. Dan yang pertama ni muka surat 53, ganti nama yang berpisah. Ustaz. Dia mesti duduk di awal kalimah. Ustaz. Ustaz. Saya dengar. Jangan pergi-pergi kenapa? Tak, nombor 9 tak ada tau. 53. Pasal nombor 9 antuma sama. Oh, okey. Ni ada 13 dan 14 kan. Huma, antuma semua jadikan satu. Pasal i'rab dia sama. Awak tahu kalau dia 14, huma, antuma sama. Wa, huma, hum. Ia, huma. Faham tak ni? Huma 2 orang biasanya sama. Sebenarnya kan ada 14 kan, betul tak? Pasal huma sama antuma sama, saya pilih satu sudahlah. Tak payah banyak-banyak. Okey. Damir mesti ada 14 Ya. Yeah. Huma sama antuma kita ulang 2 kali. Kalau kita hafal. Okey? Okey, itu taruh nombor 1 ke atas besar-besar. Damir yang pertama ialah ganti nama yang berpisah. Dah tak ada lagi. Maknanya kalau duduk di awal kalimah kerana diisi ma'rifah, dia jadi mubtada'. Okey, yang kedua muka surat 54, taruh nombor 2 ke atas. Ini namanya damir muttasil. Kalau mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil. Samalah. Jadi kita baca ke atas tu. Jika kata nama, nouns. Maknanya kalau kita jumpa isim, sesudahnya bertemu dengan ganti nama, maknanya jika kata nama noun berhubung dengan ganti nama, hu, huma, hum, ha, huma, hunna,
maka kedudukannya mudhafun ilaih. Maknanya isim selepasnya damir, hukum damir itu mudhafun ilaih. Macam kita cakap baituhu. Baitu tu mudhaf, hu tu adalah damir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi awak kena highlight perkataan mudhafun ilaih. Awak kena highlight perkataan jika kata nama, maknanya isim berhubung dengan damir, damir itu kedudukannya mudhafun ilaihi. Kena highlight perkataan mudhafun ilaihi. Nanti kita jumpa dalam Quran, setiap damir yang kita jumpa, kita kena i'rab. Okey. Contoh yang pertama dalam kotak, fi qulubihim. Highlight dia punya him. Him tu adalah damir. Sebelumnya qulubi isim. Jadi kalau kita i'rab sebelah bawahnya fi qulubihim, fi harfu jarin mabni ala sukun. Qulubi majrurun bi fi, kadang-kadang bi ala ke bi apa tak kisah. Wa alamatu jari kasratun wa huwa mudhaf. Jadi him ni atau hum dia adalah damir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Jadi kalau kita tengok nombor 1 sampai nombor 12, di hujungnya ada fi mahali jarin. Semua fi mahali jarin. Damir-damir itu semua kalau berhubung dengan isim, fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Awak boleh highlight. Ujungnya semua ada perkataan fi mahali jarin. Okay, lagi sekali kena ingatkan jika kata nama, awak highlight kat atas tu, jika kata nama, apa saja kata nama, nouns. Apa saja isim berhubung dengan damir, damir itu hukumnya fi mahali jarin mudhafun ilaih. Jadi isim tu jadi mudhaf, damir itu jadi mudhafun ilaih. Contoh dekat atas tu fi qulubihim. Itu nombor 1. Nombor 2 min ba'dihi. Hi tu adalah damir maksilah. Sebelumnya ba'di tu isim. Jadi hi tu fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nombor 3, ala absari him. Highlight him. Him tu adalah damir mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kerana sebelumnya isim. Ala abdina, di atas hamba kami. Na tu adalah damir mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Ini yang nombor damir muttasil. Okey. Jadi ini isim berhubung dengan damir. Ini i'rab dia. Mana-mana pun awak tengok i'rab ni. Muka surat sebelah 55 pula. Ini nombor 3 punya damir. Dia damir yang muttasil juga, berhubung. Baik, kita baca. Kita tengok sini, jika fa'il. Highlight perkataan fa'il, kata kerja. Sama ada dia fa'il madhi, fa'il mudharik, fa'il amar. Kalau dia berhubung dengan ganti nama, maka kedudukannya jadi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Highlight perkataan maf'ulun bihi. Maknanya damir hu huma hum ha huma hunna, kalau sebelumnya ada fi'il madhi, fi'il mudharik, fi'il amar, sesudahnya ada damir, damir itu kedudukannya objek maf'ulun bihi. Yang pertama tu isim bertemu dengan damir. Muka surat 54. 55 fi'il berhubung dengan damir pula. Jadi awak kena highlight perkataan maf'ulun bihi. Kedudukan damir tu fi mahali nasbin, nasab. Baik, kita tengok contoh yas'alunaka anil anfal. Highlight perkataan ka. Ka di atas ka tu damir. Sebelumnya ada fi'il mudhari yas'aluna. Sa'ala yas'aluh. Hum yas'alunaka. Jadi yas'alunaka anil anfal ni kita tengok sebelah bawah. Yas'aluna. Kita i'rab fi'il mudhari marfu' dan seterusnya. Huruf kaf tu al-kaf, damir muttasil, mabni ala fathi, fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Itu dia. Kalau kita tengok dekat bawah tu, 1 sampai 12, di hujungnya semua ada fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Fi mahali nasbin tengok bawah. Tapi syaratnya sebelumnya mesti ada fi'il madhi, ada fi'il mudharik, ada fi'il amar.
Baik, kita tengok contoh dekat atas. Yas'alunaka 'anil anfal. Selepasnya ada ja'ahum rasulun. Telah datang seorang rasul kepada mereka. Highlight perkataan hum. Ja'a. Selepas ja'a ada damir. Jadi hum tu kalau kita tengok nombor 3 sebelah bawah. Hum damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dalam Quran setiap hari kita baca ada damir. Jadi kita kena perhatikan sebelum damir ni ada apa? Isim ke? Fi'il madhi ke? Fi'il mudhari' ke? Fi'il amar. Nanti kita dah belajar bertahun-tahun, kita tengok damir, kita tak tahu macam mana nak i'rab. Ni siapa ni yang bahasa ni? Siapa ni? Yang ada HMJ siapa ni? HMZ siapa? Awak tak nak tunjukkan muka awak. Nanti si ajar macam ni tahu. Hafsah lah, Hafsah. Hafsah ni. Hafsah Muhammad Jan. Awak suka saya ajar macam ni? Mana Ustaz? Ustaz pergi mana ni? Mana? Awak pergi mana-mana saya tak tanya. Saya pergi mana-mana awak tanya. Main-main ni. Cantik sofa ni. Jangan hilang hilang saya tak nampak hilang sikit saya remove awak. Saya respect awak tak respect saya. Semalam saya marah tau. Saya semalam marah satu kelas tau. Saya terus tak ajar. Saya end the class. Pasal apa? Saya lagi tekanan 20 minit pukul 8 atau 15 minit pukul 9 saya dah masuk. Diorang datang pukul 8. Ada 8 5 minit, ada 8 10 minit, ada 8 15 minit. Kita tengah ngaji, dia cakap, "Ustaz, pace mana?" Ganggulah. Kalau saya ngajar pukul 8, saya masuk pukul 8, awak suka tak? Pukul berapa nak belajar? Habis dah masuk tak nak tunjuk muka. Tak betul lah. Dia cakap kita end lah, sudahlah. Lain kali awak belajar sendirilah. Ada satu kelas saya terus cancel. Duitnya sebagai saya hantar balik, saya tutup kelas tu. Habis belajar tak nak hadir, tak nak tunjuk muka. Habis nak tanya dengan siapa? Tanya dengan nombor. HMJ gitu. Bagus. Baik, kita terus. Tahu lah. Okey, kita teruskan Jadi ingat lepas ni ada baca Quran, nak jumpa damir tu awak nak kena i'rab semua. Jadi muka surat 50 ni kita tengok lagi ja'ahum, lepas tu arsalnaka, highlight perkataan kaf. Arsalna tu fi'il madhi, kami telah utuskan kepada engkau wahai Muhammad. Ka tu adalah damir muttasil mabni ala fathi fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi. Akhir sekali faja'alnaha, ja'alna fi'il wa fa'il na. Fi'il amar awak tak nampak. Fi'il amar selalu awak baca. Rabbi fili warhamni. Dari ya tu sebelumnya ada nun niqah, itu fi'il amar. Jadi damir yang ada macam warhamni, wajibuni, ni tu ya tu adalah fi mahalli nasbin maf'ul. Okey. Akhir sekali muka surat 56. Ini last sekali, tak ada lagi damir yang kita belajar. 4 damir. Ini nombor last, nombor 4. Ini ganti nama yang berhubung, damir muttasil. Jika harfu jarin. Okey, harfu jarin Jarin ni ada 8 tau. Min, ila, an, ala, fi, alba, al-kaf. Jika harfu jarin berhubung dengan ganti nama, maka kedudukannya majrurun, kena baris bawah. Jadi kita tengok ada perkataan min plus home. Min home, ila plus na, ilaina, ala plus him, alaihim. Dia punya ujung tu ada damir. An plus hu, anhu, fi plus ha, fiha, ba plus hu, bihi, li plus hu, lahu, ala plus kum, alaikum, li plus hum, lahum. Jadi kalau kita jumpa harfu jarin sesudahnya damir, i'rab dia, contoh yang ada arrow kecil tu min, harfu jarin mabni ala sukun, hum, damir muttasil, mabni ala sukun, fi mahalli jarin, bimin, biila, biala, bian, bifi, bilba'i, jangan bibi, bilam, biala, bilam. Jadi ada 3 jenis damir yang berhubung. Satu damir saja yang berpisah. Setiap hari kita jumpa dalam Quran damir ini, kita cuba i'rab. Baik, sekarang kita tengok Quran yang kita baca. Ustaz, Saya. apa ni?
berikan makna litik takhallusu min tiqai. Apa pula ni? Nak tanya apa? Makna yang sebelah, Yang mana? yang sebelah 55. Ah, Berikan makna li tahallusi min tiqai sakinain. okey. Makna litakhallusi min tiqai sakinan muka surat 142. Kita tengok muka surat 142. 143 kita dah bahaskan, mungkin lupa, tak apa. Muka 142, tajuk dia nun iwad. Pertemuan dua huruf yang berbaris mati pada tanwin iza bertemu dengan hamzah wasal. Qul huwallahu ahadunillah. Nun mati bertemu dengan hamzah wasal kena baris bawah. Awak highlight bawah tu ada dua bintang. An-nunu iwadun anitanwin fil ismi mufrad, highlight. Lepas tu perkataan litakhallusi minil tika isakinan wa hurikat bil kasra. Kalau nun di baris bawah, bil kasra. Kalau nun bil kasra, highlight. Makna dia, itu dia, untuk melepaskan, ada untuk dulu, yang atas nun iwad tu adalah ganti. Jadi litakhallusi maknanya untuk melepaskan daripada pertemuan dua huruf yang berbaris mati, maka dibariskan huruf nun yang mati kepada baris kasra. Ini terang-terang sini semua ada. Kita dah bahaskan kemarin, awak tanya lagi, ini dia jawapan dia. Terima kasih. Sabar dulu, belum habis. Terima kasih. Tengok bawah tu. Serius nampak. Nombor 1, Muhammadun plus hamzah wasal. Muhammadunin. Itu nun iwad. Minal, min plus hamzah wasal. Minal. Anil. Itu semua nun itu kena tukar baris. Nun mati bertemu dengan hamzah wasal, tukar baris. Ini pada nun, kalau nun tu mati kena baris bawah. Pasal bis kasrah. Sebelah kiri 143. 143 ni mim mati. Kalau mim mati bertemu dengan hamzah wasal, mim tu kena baris depan. Okey? Ulaika hum. Jadi hum mati bertemu dengan hamzah wasal, humu. Ayati ahadakum, ahadakumu. Mim tu baris depan. Innakum antum. Mim mati, dia kena baris depan. Jadi i'rab mim tu litakhallusi minil tika isakinan wa hurikat bid dhammah. Untuk mim tu kena baris depan kalau mim tu mati bertemu dengan hamzah wasal. Kenapa mim tu kena baris depan? Kerana kebanyakan mim mati ni adalah dhamir. Dhamir hum. Kita tengok sebelah kiri tu hum as-sadiqun, hum mim mati. Ahadukum mim mati dhamir. Antum pun dhamir. Itu semua apabila mim mati bertemu dengan hamzah wasal semua kena baris depan. Kerana sebelumnya semua baris depan. Sebelum mim mati semua baris depan untuk memudahkan terus baris depan. Ulaika hum, ulaika humul. Ayatiyakum, ayatiya ahadakumul. Innakum antum, innakum antumul zalimun. Jadi kalau mim ingat dia baris depan. Kalau mim mati. Yang bawah tu kalau huruf ya mati. Kalau ya mati dia kena baris fathah. Macam kita cakap inna waliyyi, sesungguhnya pemimpinku adalah Allah. Jadi ya tak ada titik tu baris atas. Kalau ya mati bertemu dengan hamzah wasal di baris atas. I'rab dia highlight, litakhallusi ada highlight tu semua. Minil tika isakinan wa hurikat bil fathati. Kalau ya baris fathah. Kalau mim baris dhamma, hujung dia tengok. Kalau nun baris kasrah. Ni tak boleh lupa lah. Pertemuan dua mati punya. Makna-makna semua pergi tengok sana. Makna semua di sana. Page 142 and page 143. Pertemuan dua mati. Ingat huruf nun baris bawah. Huruf mim baris depan. Huruf ya baris atas. Ini tak boleh lupa lah. Kalau kita ajar tajwid pun kena ajar macam qul huwallahu ahadunil. Itu semua kena faham. Okey. Kadzabas adunil.
Faqalatil yahudu Uzairun ibnullah. La yu'tiyahumullahu khairan illahu a'lam. Itu semua bila tambah nun, tanwin izhar bertemu dengan hamzah wasal tambah nun, i'rab nun dulu. An-nun iwadun an tanwin fil ismin mufrad. Baru i'rab li takhallus. Bagus kelas ni. Sekarang kita tengok Quran ayat 95. Kita cari dhamir, lepas tu seorang sekali i'rab. Boleh. Ustaz, saya nak tanya sikit. Tanya lagi bagus, jadi tak payah tanya awak. Awak tanya jadi saya tak payah tanya awak, bagus. Tak, saya ni yang kod, saya nak tanya berkenaan dengan kod fasolna. Kan kalau kod fasolna tu, dia punya kod tu harfu tahqiq kan. Betul. Tapi kalau dia dah jumpa fi'il mudhari, dia jadi bukan harfu tahqiq pula. Bukan, dia tak ada jadi. Kalau dia fi'il madhi ni, sekejap kalau kita tengok muka surat 37, i'rab fi'il madhi, muka surat 37. Okey? Muka surat 37 tu kita tengok fi'il madhi kan, i'rab fi'il madhi kan. Belakang dia 36 tu adalah tanda-tanda fi'il madhi. Tanda-tanda fi'il madhi tak ta'nis sakinah nombor 1, muka surat 36. Kedua qad. Qad tu maknanya sesungguhnya, harfu tahqiq. Tapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari', maknanya taratan, kadang-kadang. Macam qad ya ta'allamu, kadang-kadang dia belajar. Kadang-kadang dia tak belajar. I'rab dia tak sama, dia tak boleh jadi harfu tahqiq, harfu ta'lil. Nanti kita akan bahaskan. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi qad ini masuk pada dua tempat. Kalau masuk pada fi'il madhi baru makna sesungguhnya. Tapi kalau qad ini masuk pada fi'il mudhari' dengan maknanya taratan, kadang-kadang. Sometimes. Sometimes. Yes. Now I want to ask you all the question. Baik, kita kembali kepada ayat Quran. Kita tengok damir-damir. Tapi kat sini tak banyak lah. Ayat pertama tak ada damir pula. Inna Allah falikul habbi wan nawa. Ukhrijul hayya minal maiti wa mujil maiti minal hayy. Zalikumullahu fa'anna tufakun. Tak ada pula nak tanya. Okay, kita tanya siapa ni? Zainab. Bukan Zainab Sudri. Kau jangan tunduk, okey? Baris yang keempat. Allah. Wa wallazi ja'ala lakumun nujuma. Dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu bintang-bintang untuk memberi petunjuk perjalanan. Jadi orang dulu tak ada arah, tak ada apa ke. Dia gunakan bintang sebagai arah untuk berlayar. Jalan dengan padang pasir. Huwallazi, huwa. Macam mana kita i'rab huwa tu? Zainab, ayat yang baris yang keempat. Kes berapa Dia damir apa dulu? Tanya damir apa? Oh. Damir berpisah ke? Damir yang berhubung ke? Damir berpisah. I'rab huwa. Okey. Page berapa 53 lah makcik. 53. Huwa. Huwa ialah dhamir munfasil mabniun ala fathi fi mahallin rafa'in mubtada. Okay, khabarnya mana? Mana khabar dia? Ialah Khabarnya sebelah mana? dia. Janganlah laku. Macam mana i'rab? Huwallazi. Macam mana i'rab allazi? Allazi tu apa? Allazi ialah isim isyarah. Si mausul. Isim mausul, sorry. Ini isyarah pula. Ya, sorry. Jadi macam mana? Al-An'am ayat 95. Nak tengok page berapa Tak tahu, dah lupa. Allazi mausul mabni ala apa? Oh, yang ini. Ha, Mabni ala allazi, mabni ala allazi, mabni ala apa mabni ala sukun lah. Ala sukun. Okey, mabni ala sukun. Lagi apa? Mabni ala sukun lagi apa? Mabni ala sukun. Fi mahali rafin khabar.
Fi mahalin rafi'in khabar. Okay, dah. Oh, ikut yang tadi tu Okay. Okey. Okay, sekarang kita tanya lagi siapa yang kena ni. Wallazi ja'ala lakum. 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 Apabila mim mati bertemu hamzah asal lakumul. Ini litakhalusi min iltiqa'i sakinah wa hurukat bidhammah. Tapi perkataan lakum. Kita tanya Fauzia. Fauzia, lakum. Kat mana kita nak tengok i'rab dia lakum ni? Muka surat 56. Harfu jarin bertemu dengan kum. Contoh ada minhum, ilaina, alaihim, anhu, fiha. Ujung sekali ada lahum, lakum. Macam mana i'rab lam ni? Fauzia. Unmute. Ya. Lakum tu lam Lam tu apa? harfu jar. Mabni ala? Mabni ala sukun. Mana lam sukun pula? Kalau sukun tak boleh Okey, baca. mabni ala fathi. Okey, kum. Nombor 8, 56, Ya. 8. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jarin bi lam. Okey, bagus. Macam itu senang, bukan susah sangat. Okey, bagus. Kita tanya lagi siapa-siapa yang kena. Irma. Baik, kita tengok sini. Tadi di i'rab, tadi lakum Lakumun nujuma litahdadu biha. Ha, itu domir yang bertemu dengan huruf jar. Sebelumnya huruf ba. Ba. Biha. Maknanya harfu jarin bertemu dengan damir. Ah. Macam mana i'rab biha? Domir Nanti dulu i'rab bi dulu, baru ha satu-satu dari kanan ke kiri. Biha bi harfu jarin mabni mabni ala sukun. Mabni ala kasrah. kasri ala kasri. Anak asri. Ha Domir mutasil. Ya, benar nggak? nah nombor 4 dong. Nomor Nombor 4. 4. Oke, ntar dulu sebentar. Domir mutasil mabni ala sukun. Di mahali jarin bimin. Mana bimin, bilam, bilba. Bilba, sorry. Tengok betul-betul dong. Oke. Okey, bagus. Kita tanya lagi siapa yang kena. Kita tanya orang yang susah-susah sikit sini. Ustaz. Tadi B kenapa ala sukun? Ala tadi Ustaz cakap bukan sukun tau. Ala kasri. Kenapa ala kasri? Di bawah B, baris apa tu B? Oh, B harfu jarin mabni ala kasri lah B. Bismillahirrahmanirrahim. Semua B apa? Awak nak taruh mabni ala apa? baris bawah. Baris bawah kasrah lah. Ayolah. Okey. Okey, dah faham. Okey, kita tanya lagi siapa yang kena ni. Ayat 98. Wallazi, itu dah tadi dah bikin. Wallazi ansha'akum. Ansha'akum. Okey, kita tanya siapa ni. Gusmia. Ansha'ani fi'il madhi ke fi'il mudharik? Dan telah menciptakan kamu. Ansha'a. Fi'il mudorik. Fi'il madhi. Madi. Ansha'a yansha'u. Jadi fi'il madhi bertemu sama kum. Muka surat 55. Okey. Macam mana i'rab ansha'a dulu? Fi'il madi bentar ya Ustaz. Kalau tak faham tengok fa'ala. Muka surat 37 i'rab fi'il madhi. Ansha'a Fa'ala. fi'lun madi mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Bagus. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Bagus. Tu fi'il wa fa'il. Jadi kum jadi apa sini? Muka surat 55 pukul 8.
Domir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ya Ustaz. Ya, betul. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi selepas fi'il madhi, selepas fi'il mudhari', hukumnya semua maf'ulun bihi. Nak kena faham lah. Jadi kita tengok damir sebelumnya apa? Isim ke, harfu jarin ke, fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Okey, kita tanya lagi siapa yang kena siap. Qad fasalna ni bukannya fasal ni fa'il madhi. Fa'alna, fasalna. Okey. Dia fi mahalli rafin. Jadi fa'il. Kita terus huwallazi anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi. Okay, kita tanya bihi. Bihi siapa punya turn? Hamidah. Tak dengarlah Hamidah unmute. Ana waqra. Apa isma apa harfu jar? Bi harfu jarin mabni ala Sukun. asli La ala kasri. kasih bihi hi. Alha damir mutasil mabni ala dhammi Ada dam. Tengok sini betul-betul bihi baris bawah ni hi-nya tu. kasra fi mahallin nasbin maf'ul bihi. Mana kau baca? Selepas harfu jarim jadi nak maf'ul. Main-main ini. Nombor 56. Jangan sembarang baca je. Tengok aja baca. Tak boleh. Mutasil mabni ala kasri fi mahallil jarin bi ba. Habibah macam tu. Tengok dulu. Jangan maf'ulun bihi. Main-main ni. Okay, sekarang kita tanya Salbiah Asbu pula. Dia cari mana aku punya turn ini. Senang-senang. Salbiah. Fa akhraj bihi nabata kulla shay'in fa akhrajna minhu. Senang-senang. Min sama hu. Macam mana i'rabnya? Muka surat 56. Salbiah. Unmute. Okey, tadi dah jawab sengaja unmute kan Ustaz. Min Zainab nak tanya apa Zainab? Angkat tangan tu apa? Okey, tak apa. Harfu jarin mabni ala sukun for min. Hu alha dhamir muttasil mabni ala dom. Fi mahalli jarin bimin. Okey, bagus. Saya nak tanya minhu ni apa hukum tajuknya? Minhu apa hukum tajuknya? Nun mati bertemu dengan hak. Nun mati bertemu dengan ha. Nun mati dah mati bertemu. Oh, izhar. Izhar apa? Izhar halki. Izhar halki. Saya nak tanya hu tu sepatutnya ada waw kecil. Kenapa dibuang hak kecilnya? Bihi ada ya kecil, hu tak ada waw kecil. Kenapa dibuang? Apa yang membatalkan maksilah ni? Ialah apa yang membatalkan maksilah? Yang membatalkan maksilah. Apa yang membatalkan maksilah? Dah mahir ini. Apa yang membatalkan maksilah? Yang batal. Hamzah qata'i. Apa yang membatalkan maksilah? Ada dua sebab dia batal. Yang pertama antara dua berbaris. sebelumnya ada sukun. Sebelum sukun. Dengan bertemu hamzah wasal. Dan dia bertemu dengan hamzah Wasal. nak kena faham tu semua. Habis. Baik, kita tengok saya kasih ada slide ni sikit, saya nak tunjukkan slide. Dalam ayat yang kita baca tadi ada perkataan samarihi sini bawah. Maksilah tawilah ni definisinya ialah apabila hak damir mutasil ni bertemu dengan hamzah kata min samarihi idza. Jadi samarihi itu adalah daripada buahnya. Jadi hi itu maknanya nya. Itu maksilah. Itu damir mutasil.
mabni ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Samarin isim, ha ni mudhafun ilaihi. Yang bawah ni apabila mad asli bertemu dengan hamzah qat'i, dia jadi mad jaiz munfasil. Qalu hadhihi. Hi sini sama samarihi ni tak sama. Yang atas tu hi tu damir muttasil yang kita belajar sekarang. Yang hazihi ni, hi ni bukan damir muttasil, ini isim isyarah. Yang ini tidak boleh jadi mad silah tawila. Kerana ha ni bukan hak damir, ini hak isim isyarah. Apa makna hadhihi? Ha ni makna ini. Ini samarihi maknanya nya, buahnya. Yang ini hadhihi an'am. Ini adalah haiwan ternakan. Jadi untuk kalimah hazihi saja ni, huruf ha ni bukan hak damir, bukan hak damir muttasil. Ini hi ni adalah isim isyarah. Okey, nak tanya? Ustaz, kalau yang hazihi ketemu huruf berbaris setelahnya, dia kan dua harokat juga. Jadi dia jadinya hukum apa, Ustaz? Kalau dia tak bertemu dengan hamzah qat'i, dia jadi mad asli. Oh, jadi mad asli jadinya. Jadi hadhihi kalau bertemu selain daripada hamzah qat'i, ini kan mad jaiz munfasil. Mad tabi'i, mad asli bertemu dengan hamzah qat'i dua kalimah kan mad jaiz. Kalau tak ada hamzah qat'i, kalau bertemu misalan hadhihi muslimatun. Hadhi jadi mad asli, tak boleh jadi mad silah. Oke. Ustaz. Bagus, nak tanya apa ni? Tak ada tanya, bagus, kelas ni memang special ini. Okey, kita tanya lagi siapa yang kena min nahil min tal'iha. Okey, kita tengok perkataan minhu hidran nukhriju minhu sama juga. Wa minan nahli min tal'iha, ada huruf ha tu. Kita tanya Juriah. Min tal'iha. Min harfu jarin mabni ala sukun. Okey. Ta'ida jar wa majrur wa alamatu kasrihi. Ha domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli mabni ala sukun fi mahalli jar fi mahalli Pasal awak penyerap tadi tak sempurna tau. Min harfu jarin mabni. min harfu jarin mabni ala sukun. Tal'i majrurun bimin. wa alamatu jarihi Wa alamatu jarihi kasrati. kasratun Kasratun fi Ah. akhirih. wa Wa huwa mudhaf. baru betul. Ha Ha domir mutasi mabni ala sukun mudhafun ilaihi. fi mahalli jarin mudhaf. Mahalli jari mudhafun ilaihi. I'rab biar sempurna. Okey, jadi min tal'iha ni sama dengan muka surat 54 fi qulubihim gitu. Okey, kita cari lagi siapa yang kena ni. Tak banyak lah. Sini tak banyak. Okey. Ayat 99 wa ghaira mutasyabihin unzuru. Atas 99 ada perkataan nombor 99 tu, atas dia ada ila samarihi, kepada buahnya apabila buah berbuah dan bermayang. Ila samarihi. Raifatul Munawwarah, Arab. Ila samarihi, ila. Bismillahirrahmanirrahim. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukun, samari majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Bagus. Hi dhamir muttasil mabniyun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Cantik. Macam gitu Arabnya, senang aja kalau dah faham, laju lah. Okay, yang lain siap. Ni siapa ni bawah HMJ? Dah kena tanya belum HMJ ni? Siapa namanya? Lupa lah. Ni Hafsah. Hafsah. Okay, Hafsah, kita tengok. Inna fi dhalikum. Inna fi dhalikum. Macam mana Arab fi dhalikum? Fi. Fi harfun jarin mabni ala sukun. Bagus. Zalika. Zali. Zali apa? Isim isyarah. Isim isyarah.
Mabni ala kasri. Mabni ala kasri. Actually dia fi za satu likum tau. I'rabnya li sama kum tau. Tapi tak apa i'rab za tu. Za isim isyarah. Za isim isyarah. Mabni ala sukun. Za isim isyarah mabni ala sukun. Fi mahalli jarin. Fi mahali jarin Bi fi. bi fi. Li. Kum. Li ni harfu jarin lagi Ustaz? Dia li lamul ba'id sebenarnya. Tak. Jadi Tak za baca. tu wa huwa mudaf. Kum macam mana kum? Kum dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin bi fi. Mudafun. Mudafun ilaihi. Kerana zali tu isim isyarah. Dia isim. Selepas isim ada kum. Oh dia bukan ikut yang huruf jar fi tu Ustaz? Kan. Oh. Pasal awak dah i'rab za tu isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarin bi fi. Dah habis. Oh okey. Lam tu menunjukkan lil ba'id, zalika kan ada za li tu lil ba'id menunjukkan jauh. Oh. Itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Oh. Okay, kita tanya lagi satu orang lagi, siapa? Rabia. Okay, kita tengok Rabia nak i'rab wa ja'alu lillahi syuraka al jinna wa khalaqahum. Yang wa khalaqahum okey. Yang wa ni kira Harfu ataf lah, tak apa, okey. apa tau Khalaqa. Yang khalaqa ni fi'il madi. Okey, i'rab. Nanti saya baca Fi'il madin mabniyun ala fatihi zahirin fi akhiri di annahu lam yattasil akhiruhu bi syai'in wa fa'iluhu dhamirun mustatirun bihi jawazan takdiruhu huwa. Jadi fi'il wa fa'il hum jadi macam apa? Muka Jadi yang hum sebetulnya jadi maf'ulun bihi tau. i'rab Ya, maf'ulun bihi. nombor 55. Nak i'rab dia lupa nanti ya maf'ulun bihi. 55. Okay, saya okay. Hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Macam gitulah. Jadi bila kita jumpa dhamir aja, kita tengok belakang dia fi'il madhi ke, isim ke, harfu jarin ke, itu saja. Tak ada lagi. Dalam Quran itu aja. Sampai bila-bila macam ini juga awak i'rab. Okay, kita tengok siapa lagi yang kena. Wa kharaqu lahu, ada lahu dah bikin tadi. Banina wa banatin bi ghairi ilmin subhanahu. Ni, apa macam mana nak i'rab ni? Subhana. Subhana ni isim ke bukan? Kita tanya satu orang. Siapa yang nak kena? Asyik abang. Dia special ni. Orang di i'rab ni. Perkataan subhana nama dia maf'ul mutlaq mansubun. Jadi maf'ul mutlaq bertemu dia isim bertemu dengan damir. Macam mana i'rab subhanahu, dia punya hu tu? Kalau kita i'rab subhana, i'rab dia maf'ul mutlaq mansubun. Wa huwa mudhaf gitu. Al-ha'u. Al-ha'u dhamirun. Muttasil. Ha'u dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli Mabni ala dham, mabni ala dham. Mabni ala dhamir fi mahalli i'rab. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tak boleh. Pasal subhani isim. Dia fi mahalli jarin mudafun ilaihi. Jadi subhana ni namanya maf'ul mutlaq isim mansub wa huwa mudhaf. Dia tak ada alif, tak ada tanwin. Jadi hu tu adalah dhamir muttasil mudhafun ilaih. Baik, kita tanya lagi, banyak lagi ni. Amma yasifun badi'us samawati wal ard wa ana takunu lahu walad wa lam takun lahu sahibu. Oh dah tak adalah, dah habislah. Okey, kita tanya satu orang lagi. Siapa yang nak kena ni? Semua dah kena. Ramawati dah lama tak tanya. Kita jangan tanya Radin. Radin dah faham. Kita tanya Ramawati pula. Radin relax, Radin hari. Okay, Ramawati unmute. Baik, kita tengok Ramawati nak jawab. Rohana tak pun minggu depan, okey. Wa huwa
Bikulli syai'in alim. Asalnya huwa alimun bikulli syai'. Macam mana i'rab huwa? Macam mana i'rab alimun bikulli syai'? Huwa. Huwa Nombor berapa? 53. Dhamirun munfasilun mabniyun ala fatahi fi mahalli raf'in mubtada. Okey, kalau dia mubtada, khabarnya mana? Khabarnya ialah alimun. Alimun. Khabar alimun. Khabar hukumnya apa? Marfu'. Khabar marfu'. Wa alamatu raf'ihi Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Macam mana i'rab bikulli syai'in? Bikulli syai'in bi. Bi harfu jar mabni ala kasri. Kulli Kulli majrurun kulli majrurun jangan bibi bil ba'i bil ba'i wa alamatu jarihi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudaf syai'in syai'in apa pula? Mudafun ilaih majrurun alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Macam gitulah. Baik, saya ada satu slide nak tunjukkan awak. Kita nak bincang-bincang sikit slide ni, okey? Baik, kita tengok slide ni. Slide ni yang dekat atas tu fi'il mudhari'. Okey, kat atas tu fi'il mudhari'. Saya pin sekejap Kita kasih besar. Minhum tadhakun. Ini tadhakun ni dhahika yadaku. Ini fi'il mudhari'. Jadi tadhakun ni fi'il mudhari', kita kenal dia arta antum waw dan nun minal afalil khamsah. Jadi waw ni waw jamaah. Dengan mana kamu mentertawakan. Waw jamaah, kamu. Nun ini nun af'alul khamsah. Pasal dia fi'il mudhari', waw dan nun, alif dan nun, ya dan nun. Wakaf ma'aril li sukun. Jama' muzakkar salim. Humul faizun. Al faizun ni isim, tanda-tanda isim alif lam. Dia gunakan waw dan nun. Huruf waw ni waw niabah, ulang. Nun ini nun iwad. Ini tanwin fil ismi mufrad. Tapi dua-dua ni ada penambahan waw dan nun. Dari segi tajwid mad aril li sukun. Dari segi i'rab, kalau fi'il mudhari' waw ni waw jamaah damir. Tapi kalau jamak muzakkar waw ni waw niabatan anid dhamma sebagai ganti baris depan. Dan nun dekat sini pada fi'il mudhari' nun minal afalil khamsah dan nun dekat sini nun iwad. Okey, nak tanya. Nak tanya apa-apa? Okay, saya nak bawa satu. Ada nak tanya? Ada Ustaz. Tanya. Ustaz, kalau tengok page 37 Okey. Kotak 10 dan kotak 12 tentang fa'al tunnah dengan fa'alna. Nak tahu dia punya dhamir mustatir wujuban untuk fa'al tunnah, fa'alna dhamir barizun muttasil. Apa beza dia? Satu pada huna, satu pada antuna. Jadi apa? Maksudkan mustatir kan tak nampak. Fa'ilhu dhamiru mustatiru wujuban takdiru antuna. Satu yang jawazan, satu dengan ujuban kan? Adakah pasal dia orang ketiga? Dia tidak. Kalau dia ghaib, dia gunakan jawazan. Okey. Kalau mukhatab, dia gunakan ujuban. Kalau yang berhadapan kan antuna, orang yang berhadapan. Antuna, okey. Kalau berhadapan dia gunakan ujuban. Antuna, kalau yang ghaib jawazan. Oh, ghaib jawazan. Okey, thank you. No problem.
Baik, kita tengok satu masalah Quran ini. Alamak. Sekejap Pasal semalam ada orang tanya tentang tajwid ini. Masalah kalau kita ajar ngaji, okey ajar ngaji. Sekejap saya pin dia. Saya pin kasih besar sikit. Bila kita ajar tajwid, kita mesti bahaskan tentang wakaf. Apa itu wakaf? Berhenti ambil nafas. Wasal, kita sambungkan bacaan, tapi syaratnya kita mesti nak tahu cara menyambungkan bacaan. Dan apa itu sakta? Asal surah Al-Ikhlas ni kalau kita wakaf, Qul huwallahu ahad. Kita ambil nafas, jadi dal yang mati, yang dal tanwin ni jadi sukun. Qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad. Wakaf maknanya mementikan bacaan dengan mematikan huruf yang terakhir. Allahu samad. Jadi dal ni pun ada qalqalah, matikan huruf terakhir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Ni wakaf maknanya berhenti ambil nafas dan mematikan huruf terakhir. Wasal ni kita mesti nak tahu cara dia. Misalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu wakaf. Kalau wasal Bismillahirrahmanirrahim. Mikul ada mi dengan kul. Mesti nak tahu cara bacanya. Kalau kul huwallahu ahadunillahu samad itu wasal. Qul huwallahu ahadunillahu samad itu wasal. Tetapi sakta ni banyak di antara kita, kadang-kadang saya jugalah misalnya kita baca qul huwallah, kita berhenti tak ambil nafas, maknanya kita dah bikin satu hukum sakta. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Berhenti tak ambil nafas, itu namanya sakta. Macam surah Al-Fatihah, mimma raqadina hadza kalla bal rana. Kadang-kadang kita baca surah Ikhlas ni, kita berhenti tak ambil nafas, mana kita sudah create satu hukum sakta. Soalan dia, kalau awak baca sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang sunat, awak baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, berhenti tak ambil nafas, maknanya dah sakta. Adakah sah sembahyangnya? Sembahyang sah. Tapi awak langgar hukum tajwid. Kerana bacaan surah dalam sembahyang adalah hukumnya sunat. Tak baca pun boleh. Tapi baca, awak mesti nak baca dengan betul lah. Jangan langgar. Jangan sampai awak tak tahu wakaf, tak tahu wasal, tak tahu pun mana sakta. Itu dia. Nak kasih tahu. Ada soalan? Selama ni awak baca sakta ke, awak baca wasal ke, baca wakaf? Semua tu. Kalau berhenti tak ambil nafas, maknanya awak dah bikin satu hukum sakta dalam surah Qul huwallah. Finishing soon. Apa dia? Nak tanya? Tak ada tanya, baguslah macam ini. Maknanya semua baca betul-betul ada nafas, baca wasal Tak pernah sakta jangan bohong, okey? Maknanya bila kita baca, kita mesti nak faham apa itu sakta lah. Jangan awak bikin satu hukum baru. Itu saja. Fatihah pun kita baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti tak ambil nafas pun, kata masuk awak create satu hukum baru. Sakta tak boleh. Awak nak baca wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ambil nafas. Kalau nak baca wasal, Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wasal. Wasal mesti nak baca betul-betul. Jangan nanti awak tak tahu bezakan wakaf, tak tahu bezakan wasal, sakta. Kebanyakan sakta. Kita nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maknanya awak berhenti tak ambil nafas tu sakta. Sembayang salah tapi awak macam tak ada peraturan namanya. Okey, Jamara nak tanya apa-apa boleh tanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya yang pasal bila wakaf kalau macam kita akhir dia wakaf yang bukan mak risukung, mak iwat, mak tabi'i macam min qabl. Qabl tu jadi kata lam tu kita adakah dia kita nak cakap pasal sifat huruf tu wakaf baca, dia tu. Lagi sekali baca min qabl. Min qabl. Mana ada min qabl?
Qabla tak kisahlah Ustaz, tapi min Boleh kisah. qabl. Kisah. Jangan macam-macam. Datanya mesti betul-betul, okey? Saya tulis. Yalah, maksudnya tak kisah dia punya barisnya mana, tapi dia tak wakaf tak min qabl. Saya nak tahu bel tu lam dia tu adakah ada inhiraf, dia cakap pasal hukum dia Baca sifat. salah. Awak dengar dulu. Saya jawab, okey? Min qabl. Qabl. Lu lah tak kuat lah Ustaz, cakap tak kuat dah. Min qabl. Takkan nak gitu. Sabar, saya belum explain. Awak dah marah-marah. Tak marah. Nak kau fahamkan sangat-sangat. Macam ni. Tulis dulu. Min al-fujarin mabni ala sukun, kadang-kadang min qablu, Ya, min qabl. kadang-kadang min qablu, kadang-kadang min qabla, kadang-kadang min qabli. Kalau min qabli tak ada masalah. Biasanya ada him, min qabli him. Jadi min al-fujarin qabli majrun bimin wa huwa mudhaf, him damir muttasil mabni ala sukun fi ma'al jar mudhafun ilaih. Ni min qabli tak ada masalah. Kalau min qablu dia ismul lazim li ansarif. Kalau min qabla zaraf. Kita taruhlah min qablu, okey? Min qablu biasanya sini ada wakaf jim dalam Quran. Kalau kita wakaf, apa saja wakaf namanya lam ni kena baris mati. Kalau dia baris depan, kalau kita baca gini, kalau misalnya kita baca wasal, kita baca min qablu wa utubihi mutasyab, min qablu qalanya ada. Sekarang yang membatalkan hukum qaqala, kerana lam ni baris mati, pertemuan dua mati, maka batal hukum qaqala. Jadi ini sudah jadi lam mati, ini hukum dia izhar mutlak. Jadi huruf ba tak boleh jadi qaqala. Yang membatalkan hukum qaqala apabila ba mati bertemu dengan huruf yang mati. Jadi soalan dia, huruf ba ni nak sifat dia infitah ke? Nak sifat dia istifal ke? Nak sifat dia baris depan? Jawapannya infitah kerana sebelumnya pada atas. Jadi bacanya min qabl. Lam tu lidah kena langit-langit. Min qabl. Bukan min qabl. Dengar betul-betul. Min qabl. Saya nak saya explain dengan awak. Ni tengok ni. Ya, tapi maknanya kalau akhir macam wal fajr, dia ra kan? Dah lain pula. Jadi, Sini dulu sini. Ya, maksudnya saya nak tahu wakaf tu akhirnya nak tahu, okey ni kita kata wakaf izhar mutlak. Mana saya tahu wakafnya sifat huruf tu ke atau bunyinya? Macam wal fajr itu takrir. Sini dulu boleh tak? Sejam pergi sana. Boleh. Lam yang mati hukumnya apa? Izhar mutlak. Sebut lam asli bal. Qabl. Kan? Min qabl dah lah. Min qabl. Dah. Jadi hukum dia izhar mutlak. Izhar mutlak. Oh, dia kira hukum lah. Jadi bukan kerana bacaan dia. Macam wal fajr. Dia fajri kan fajr. Jadi adakah hukum dia takrir? Atau ra' tu? Bukan hukum takrir. Itu bukan hukum tajwid. Itu bab sifat huruf, sifat ra' itu takrir. Jangan hukum tak ada kena hukum izhar, ifa, idgham, iqlab sama mat. Hukum 5 saja. Selain daripada itu sifat huruf. Jadi kalau wakaf ni kita cakap apa? Wakaf kalau wal fajr itu pun jim tu batal hukum qaqalah. Kerana pertemuan dua mati. Fajrun kan ini. Fajrum kalau ada mim, fajrum kalau wakaf ini jadi mati kan? Jadi batal hukum qaqalah, samalah batal ni. Fajr. Jadi fajr kerana sifat ra ni sifat dia takrir, bukan hukum tajwid, sifat dia yang berlaku. Dengar. Orang mati tinggalkan nama, huruf mati tinggalkan sifat, bukan hukum. Ya maksudnya jadi wakaf dia inilah takrir lah. Sifat dia berlaku. Bukan hukum. Okey. Apa yang mati sifat dia dal, qaqalah sifat dia. Okey. Lam yang mati sifat dia takrir. Wal fajr. Baris apa, nak fajru ke, fajri ke, nak baca baris atas ke, infitah ke, nak dhammah ke, kasrah, tengok sebelumnya. Kalau ini fathah sifat dia infitah. Wal fajr. Ra' baris atas. Kalau sebelumnya baris depan, fujr. Shmam. Kalau sebelumnya baris bawah, istifal, fijr. Fijr. Oh. Itu yang kita nak bahaskan, bukan
ini ni sifat jim ni baris atas ke? Kalau sebelumnya baris atas dia infitah. Kalau sebelumnya baris depan ismam. Kalau sebelumnya baris bawah istifal. Itu yang nak kena terangkan. Sifat mulut tu. Takkan fajrun kita bunyi fajur. Boleh. Baris atas fajir. Boleh. Main ini. Bye-bye. Kita nak berhenti. Bye-bye. Thank you. Awak main-main terangkan susah-susah sangat. Hukum-hukum. Harimau mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan nama. Huruf mati tinggalkan sifat. Sifat. Bye-bye. Bye-bye. Bab. Ada tanya kita berhenti kat sini. Minggu depan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi